caught in the crossfire. It's caught in the Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kiranya anda bersama saya lagi, Cikgu Zaman, dalam mata pelajaran Sains Sukan tingkatan 4, dan hari ini kita masih lagi dalam bidang 3. Hari ini kita nak fokus kepada 3.3 iaitu asas kinematik pergerakan. Jadi kita tengok apa yang kita akan pelajari dalam 3.3 ini. Yang pertama, 3.3.1 kita nak mentarikh kinematik dalam pergerakan. 3.3.2 kita nak menjelaskan perkaitan antara sesaran, halaju dan pecutan dalam pergerakan manusia. 3.3.3 pula kita nak mengukur halaju dan pecutan berdasarkan sesaran dan masa. Okey, jadi dalam bab ni kita ada belajar berkaitan dengan pengiraan lah. Okey, jadi saya nak awak standby lah kalkulator. Okey, kita tengok video Safa Paul ist der schnellste aus den Blöcken. Jetzt kommt er. Und jetzt ist Usain Bolt nicht zu halten. Nein, er gewinnt. 9,58 Weltrekord. Okey, baik. Video tersebut adalah berkaitan dengan acara lari pecut 100 meter kejohanan dunia di Berlin pada tahun 2009, di mana pelari Jamaika Usain Bolt yang tak asing lagi lah, telah memecahkan rekod dunia dengan larian dengan kelajuan 9.58 saat. Pada kejohanan tersebut lah dia memecahkan rekod dunia, dan rekod itu kekal sehingga ke hari ini. Jadi apa benda yang berkaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ini? Seperti yang kita sedia maklum, dalam meningkatkan prestasi sukan, komponen-komponen kecergasan seperti kekuatan, daya tahan, komponen-komponen seperti kelajuan, ketangkasan, koordinasi dan lain-lain sangat penting dalam meningkatkan prestasi sukan lah. Tetapi kita juga tidak boleh lupa kepada data-data bernombor, seperti halaju, sesaran, pecutan, jarak. Itu juga adalah antara faktor-faktor yang kita perlu ambil kira jugalah dalam meningkatkan prestasi sukan. Lebih-lebih lagi acara seperti 100 meter ni lah, acara larian, acara perlumbaan. Jadi faktor-faktor ini dipanggil sebagai faktor kinematik lah, kalau dalam sains, terutamanya sains sukan. Jadi apa itu kinematik? Kinematik ni ditakrifkan sebagai corak pergerakan manusia dalam keadaan konteks ruang dan masa tanpa melibatkan daya. Itu menurut McGuinness 2013. Apa yang dikatakan konteks ruang dan masa itu? Konteks ruang dan masa ini termasuklah sesaran, halaju dan juga pecutan. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan dengan sesaran, halaju, pecutan ni, kita kena tahu dulu jenis kinematik dalam pergerakan. Jenis kinematik dalam pergerakan ada dua lah, yang kita belajar sebelum ni. Yang pertama adalah linear. Linear ni adalah semua bahagian pergerakan yang bergerak secara lurus. Itu kita panggil sebagai linear. Manakala projectile atau projektil adalah pergerakan yang tersesar ke udara dan kembali semula ke bumi lah. Contoh macam kita sepak bola kan. Kita sepak bola. Bola tu akan tersesar ke udara dan kembali semula ke bumi. Itu dipanggil sebagai projektil atau projectile lah. Tetapi hari ini kita akan fokus kepada pergerakan linear sahaja. So kita tengok apa itu pergerakan linear. Gerakan linear menggambarkan pergerakan semua bahagian objek yang bergerak lurus. Contoh macam dalam gambar ni lah, acara lari pecut.
Okey, kemudian kita akan pergi kepada sesaran. Apa itu sesaran? Okey, sesaran ialah jarak antara titik mula dan titik akhir pada satu garis lurus. Okey, titik mula, titik akhir pada satu garis lurus. Habis kalau garis jalan apa? Garis yang bengkok-bengkok, tu bukan sesaran ke? Okey, kalau garis bengkok tu itu bukan sesaran, itu kita panggil sebagai jarak. Okey. Jadi apa pula beza jarak dan sesaran ni, kan? Ada beza ke? Jawapannya memang ada beza. Okey. Sesaran adalah sesaran, jarak ialah jarak. Okey, kita tengok contoh dekat bawah ni. Okey, sesaran juga ditulis sebagai S lah. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai displacement. Okey. Apa contoh jarak? Okey, saya akan tunjukkan kat sini. Okey, ini titik A. Okey, dan ini titik B. Ini titik C. Okey, awak berjalan dari titik A ke titik B. Okey, awak berjalan dari titik A ke titik B. Jaraknya ialah 100 meter. Kemudian daripada titik B, awak bergerak pula ke titik C. Jaraknya 40 meter. Okey, so 100 meter tambah 40 meter sama dengan 140 meter. Okey, ini dipanggil sebagai jarak. Okey, jarak. Kalau sesaran ialah jarak antara titik mula dan titik akhir pada satu garis lurus. Okey, satu garis lurus. Ataupun dalam erti kata lain, saya boleh katakan sesaran ini adalah shortcut lah. Okey, dalam bahasa yang mudah. Okey, dari titik, awak nak bergerak daripada titik A ke titik C. Tapi awak tak perlu pun lalu titik B ni, awak boleh sampai sebenarnya ke titik C melalui satu garis lurus. Okey, jadi berapa jarak daripada titik A ke titik C ni? So, 100 meter tolak 40 meter sama dengan 60. Okey, so jarak A ke C ni 60 meter. So, ini adalah sesaran. Okey, dalam arti kata lain, shortcut lah. Okey, kalau awak kurang jelas, saya akan bagi satu contoh yang lebih mudah untuk awak faham. Okey, sesaran ialah jarak teringkas antara dua titik. Okey, ini titik A dan titik B. Okey, sebuah kereta nak bergerak ke titik A ke titik B. Okey, kalau dia melalui jalan darat, okey, ini contoh dia melalui jalan darat daripada titik A ke titik B ni. Okey, dengan menggunakan kereta kita melalui jalan darat kan. So, itu adalah jarak. Okey, itu adalah jarak. Bagaimana yang dikatakan sesaran? Okey, sesaran daripada titik A ke titik B ni kita tak lalu jalan darat tapi kita naik flight. Okey, kita naik flight. Biasanya flight ni dia akan lebih jarak dia lebih ringkas lah. Lebih ringkas, lebih pendek dalam satu garis. Okey, garis lurus seperti dalam slide ni. Okey, so jarak daripada titik A ke titik B ni kalau naik flight dia dipanggil sebagai sesaran lah sebab dia lebih ringkas, dia lebih shortcut lagi. Okey, boleh faham Okey, seterusnya kita pergi kepada hal laju. Okey, biasa kalau dekat jalan raya kita jumpalah simbol-simbol macam ni inilah simbol hal laju. Okey, 60 km per jam, 90 km per jam, 110 km per jam. Okey, sama. Okey, biasanya hal laju, okey, dia ada simbol, dia mesti ada jarak, okey, sesaran, and then dia ada simbol masa, jam ke saat ke, dia ada kat situ. Sesaran mungkin di dalam bentuk dalam unit kilometer ataupun meter. Okey, jarak mungkin dalam unit jam ataupun masa dalam unit jam ataupun saat. Okey, jadi bolehlah ditarifkan hal laju ni sama dengan sesaran bahagi dengan masa. Okey, sesaran inilah sesaran. Okey, kilometer ni, kilometer, okey, per jam. Jam ni masa. Okey, so hal laju boleh ditarifkan juga sebagai sesaran bahagi dengan masa Okey, baik. Okey, hal laju juga merupakan kuantiti vektor. Dia ada arah melibatkan perubahan sesaran berdasarkan
perubahan pada masa. Apabila sesaran berubah dalam satu tempoh masa, maka hak laju akan meningkat. Okey. Saya pasti awak tak faham bila awak baca ni ataupun bila saya terangkan ni awak tak faham. Jadi saya bagi contohlah. Okey, contohnya kalau saya berlari dalam masa 10 saat. Okey, saya berlari dalam masa 10 saat, saya boleh berlari sejauh 50 meter. Okey. Tapi saya tak puas hati, saya lari lagi sekali 10 saat. Okey, saya lari bersungguh-sungguh, saya boleh lari dalam 70 meter. Okey, jadi berlaku perubahan pada apa ni? Meter ni kan. Okey, berlaku perubahan pada ini adalah sesaran. Okey, berlaku perubahan pada sesaran. Okey, apabila sesaran berubah, bermakna hak laju saya meningkat. Okey. Tadi saya lari 10 saat, 50 meter je boleh sampai. Lepas saya lari lagi sekali 10 saat, 70 meter. Bermakna apa? Dalam masa 10 saat ni, saya ubah kelajuan saya tingkatkan hak laju saya, jadi saya berjaya ubah sesaran saya daripada 50 meter ke 70 meter. Okey. Jadi formula bagi hak laju ialah hak laju ataupun V, velocity sama dengan sesaran bagi dengan perubahan masa. Okey. Ataupun awak boleh tulis secara ringkas. Okey, V sama dengan S bahagi T. Okey, dalam sistem metrik, unit biasa untuk laju ialah meter per saat. Okey, meter per saat dan juga boleh tulis dalam kilometer per jam lah. Okey, seterusnya kita tengok apa itu pecutan. Pecutan ialah kadar perubahan hal laju yang berlaku pada suatu jeda masa. Pecutan adalah kuantiti vektor. Okey, kalau hal laju tadi perubahan adalah pada sesaran. Okey, kalau pecutan pula perubahan pada hal laju. Okey, saya bagi contoh. Okey, bila awak pulang daripada sekolah, awak balik daripada sekolah, awak berjalan kaki. Contoh awak berjalan kaki, rumah dekat dengan sekolah kan, balik jalan kaki. Sampai di suatu kawasan, awak dikejar anjing. Okey, bila dikejar anjing kita buat apa? Kita berlari lah kan. So, daripada berjalan, awak berlari. So, berlaku perubahan hak laju. Okey, daripada berjalan berlari, so berlakulah perubahan hak laju. So, bila ada perubahan pada hak laju, bermaksud ada pecutan. Okey, so bila hak laju berubah, okey, bila hak laju kita berubah, bermakna ada pecutan. Okey, baik. Dan hak pecutan ni dia ada 3 jenis lah pecutan. Pertama, pecutan positif. Okey, kenapa pecutan boleh jadi positif? Pecutan positif apabila hak laju meningkat. Macam awak dikejar anjing tadilah. Okey, daripada berjalan berlari kan. So perubahan hak laju awak tu meningkat daripada perlahan kepada laju. So pecutan adalah negatif. Okey. Yang kedua, pecutan negatif. Pecutan negatif ni kita panggil juga sebagai nyah pecutan lah. Dikenali sebagai nyah pecutan juga. Okey. Dia berlaku apabila hak laju kita menurun. Contoh awak kayuh basikal. Okey, awak kayuh basikal laju, lepas tu bila sampai di selekong ni awak nak belok, awak brake. Okey, awak perlahankan basikal awak. Okey, so bila awak brake, basikal jadi perlahan, so berlakulah penurunan dalam hak laju yang kita panggil sebagai nyah pecutan lah. Okey, itu adalah pecutan negatif. Okey. Yang ketiga ialah tiada perubahan hak laju ataupun pecutan adalah sifar. Ni hak laju awak maintain je. Okey, contoh macam awak tadi kan, awak berjalan daripada sekolah ke rumah. Okey, berjalan je lah. Berjalan sampai ke rumah dengan kelajuan 5 meter per saat. Contoh kan, awak berjalan kan 5 meter per saat, negatif 1. Awak jalan sampai sekolah pun sama, maintain je 5 saat. Okey, tu tak ada perubahan pada awak punya kelajuan. Okey, hak laju akhir dengan hak laju awal sama. Okey, 5 meter per saat ni sama kan, 5 tolak 5 kosong kan, kalau maintain je 5 kan. So dia adalah pecutan sifar. Okey, formula bagi hak laju. Okey, formula bagi hak laju ialah perubahan hak laju. Perubahan hak laju bahagi dengan perubahan masa. Apa perubahan hak laju? Perubahan hak laju ialah V2. V2 ni adalah hak laju akhir tolak dengan hak laju awal bahagi dengan perubahan masa. Okey, T2 masa akhir tolak dengan masa awal. Okey.
Biasa laju ni unit dia meter per saat negatif 1 lah. Okey. Dan masa dalam saat biasanya. Tapi pecutan dia mesti ditulis dalam ms, meter per saat negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab dia ada dua masa kat sini ni. Okey, hal laju ni ada saat dekat sini, and then masa memang dalam saat lah, so ada 2 kali saat dekat sini kan, so dia jadi negatif 2 lah. Itu kalau awak tertanya-tanya lah kan. Biasa memang akan ada pelajar yang tanya, cikgu kenapa tadi hal laju negatif 1, kenapa pecutan negatif 2? So jawapannya sebab awak bahagi 2 saat dekat sini. Bukan 2 saat maksudnya unit saat ada 2 dekat sini ada 1, sini ada 1 saat. Okey, so saat dengan saat jadi negatif 2 lah. Okey, sekarang ni kita nak uji minda. Kita uji minda, kita jawab sama-sama soalan ni. Okey, Rasid merupakan seorang atlet lari pecut MSSD Pasir Gudang. Catatan masa terbaik Rasid bagi jarak 30 meter dalam sesi latihan ialah 3.85 saat. Berapakah hal laju purata Rasid? Okey, so kita nak cari hal laju purata. Jadi kita gunakan formula hal laju lah. Apa formula hal laju tadi? Okey, hal laju V sama dengan S bahagi T, sesaran bahagi dengan masa. So, mana sesaran? Okey, sesaran ni mesti jarak lah. Okey. So, ini sesaran jarak 30 meter. Okey. Masa, okey, masa 3.85 saat. Okey, jadi kita masukkan dalam formula 30 sesaran bahagi dengan masa 3.85. So, kita akan dapat jawapan 7.79 meter per saat negatif 1. So, jawapannya adalah B. Okey, soalan kedua. Backson da Silva melakukan hantaran direct kepada Fernando Forestieri dengan hal laju 4 meter per saat negatif 1. Okey, hal laju 4 meter per saat negatif 1. Bola itu bergerak 2 saat sebelum bola itu dihentikan. Berapakah pecutan bola tersebut? So, dalam soalan ni kita nak cari apa? Kita nak cari pecutan. Okey. Okey, so kita gunakan formula pecutan lah. Pecutan sama dengan perubahan hal laju bagi perubahan masa. Okey, so yang pertama kita perlu cari V2 lah. V2 ni maksudnya ialah hal laju akhir. So, mana hal laju akhir? Hal laju akhir ialah, okey, hal laju akhir ialah 4 saat. Okey, 4 saat ni kita gariskan lah. So, kita labelkan dia dengan V2. V1 mana V1? Okey, V1 ialah hal laju awal. Okey, hal laju awal ialah ketika bola itu dalam keadaan pegun. Okey, sebelum dia dihantar lah, sebelum dia disepak. Okey, so dalam keadaan pegun bermakna hal laju akhir dia adalah sama dengan, hal laju awal dia sama dengan sifar lah, sebab dia berada dalam keadaan pegun. Okey, kemudian kita tengok pula di mana T2. Okey, T2 ialah 2 saat. Okey, bergerak 2 saat sebelum dia dihentikan kan. So, 2 saat ini adalah T2. Okey, T1 mana? T1 ialah masa awal kan. Masa awal pun sama jugalah. T1 masa awal ni kosong sebab sebelum bola itu disepak, bola itu berada dalam keadaan pegun. So, sifar lah. Okey, so kita masukkan dalam formula. Okey, 4 tolak kosong, 2 tolak kosong lah. Hal laju awal, hal laju akhir 4 tolak dengan hal laju awal kosong. Okey, kemudian masa akhir tolak dengan masa awal kosong. Okey, so 4 bahagi 2 sama dengan 2 meter per saat negatif 2. So jawapannya adalah A. Okey, soalan seterusnya, sebuah kereta rumah memecut daripada keadaan pegun dan mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Hitungkan pecutannya. Okey, so sama juga kita nak cari pecutan lah. Kita nak cari A. So, A sama dengan perubahan hal laju bagi dengan perubahan masa. Okey, kat sini dia dah bagi tahu siap-siap dah. Memecut daripada keadaan pegun. So, kalau pegun bermakna apa? Pegun bermakna V1 dengan T1 dia sama dengan kosong lah, sifar sebab dia pegun. Okey, cuma dalam soalan ni kita tengok unit dia ni berbeza. 1 km per jam, 6 saat. So, kita kena convert lah hal laju ini kepada saat terlebih dahulu. So, macam mana nak convert 120 km per jam kepada saat? So, 120 km ni sama juga dengan
120 km per jam ni sama juga 120 km bahagi 1 jam. Okay, so nak convert kepada meter per saat. 120 km nak tukar kepada saat, nak tukar kepada meter. 120 km nak tukar kepada meter, kena darab dengan 1000 lah, sebab 1 km sama dengan 1000 meter. Okay, 1 jam nak tukar kepada saat, kena darab 60 minit, darab pula dengan 60 saat. So kita akan dapat jawapan dekat sini 120,000 bahagi dengan 3,600 saat. Okey, so kita akan dapat jawapannya dekat sini 120,000 bahagi 3,600, kita akan dapat jawapannya 33.33 meter per saat negatif 1. Okey, so dah dapat dah laju dalam saat, so kita masukkan je ke dalam formula pecutan ni lah. Okey, jadi A sama dengan 33.33 bahagi dengan 6 saat. So kita akan dapat A sama dengan 5.56. Kita ambil dua tempat titik perolahan lah. Okey, so meter per saat negatif 2. Okey. Okey, kita tengok soalan yang akhir. Okey, dalam uji minda ni, Azizul Hasni Awang memecut basikalnya 2 km per jam semasa memotong pulung berjepun dalam acara basikal kirin. Jika dia mula mengayuh dengan kelajuan 60 km per jam, hitung kelajuannya selepas 5 saat. Okey, soalan ni di unik sikit lah. Okey, dia dah lebih kepada fizik ni. Sebab apa? Kalau tadi kita cari pecutan dan hal laju, tapi yang ini dia minta kita cari kelajuannya selepas 5 saat. Okey, so maksudnya kelajuannya selepas 5 saat ni maksudnya dia nak kita cari V2 berapa Okey. Dalam soalan ni yang dia bagi dekat sini ialah 2 km per jam ni. Okey, 2 km per jam ni apa? Okey, awak baca dekat sini. Azizul Hasni Awang memecut. So makna ini adalah pecutan. Okey. Semasa memotong pulung berjepun dalam acara basikal kirin, jika dia mula mengayuh dengan kelajuan 60 km per jam. Mula mengayuh dengan 60 km per jam maksudnya ini adalah had laju awal. Okey, so ni V1. Okey, kemudian hitung kelajuan selepas 5 saat. Okey, so ini adalah laju akhir lah Laju akhir dia 5 saat. Okey. So kita gunakan formula pecutan lah sebab kalau guna formula had laju kita tak ada sasaran dekat sini kan. So kita guna formula pecutan. So A sama dengan V2 tolak V1 bahagi masa lah. Okey, jadi kita buat dekat sini, masukkan siap-siap nilai yang kita dah highlight ni ke dalam formula. So A dekat sini dia dah bagi 2 km per jam. Okey, sama dengan V2 tolak V1. Okey, V1 dia bagi tak kat sini? Okey, V1 dia bagi kat sini. Okey, V1 dia bagi 60 km per jam. Okey, bahagi dengan 5 saat. So kita selesaikan je lah. Okey, jadi dekat sini kita selesaikan. Okey, 5 kali 2. Kita pindahkan saja 5 ni ke sebelah. Okey, so jadi darab. Okey, sama dengan V2 tolak 60. Okey, jadi 10 sama dengan V2 tolak 60. Okey, kemudian kita pindahkan sahajalah. Okey, 60 ni ke sebelah kanan. Jadi 60 tambah 10 sama dengan V2. Okey, jadi 70 sama dengan V2. Okey, jadi V2 sama dengan 70 km per jam. Okey, so kita dapat hal laju akhir dia adalah 70 km per jam. Okey. Okey, kita cuba buat satu aktiviti Ini adalah masa yang diambil ketika Usain Bolt membuat rekod dunia lah. Di Berlin itu. Okey, 9.58 saat tu. Ini adalah time split. Okey, ataupun masa yang diambil setiap 10 meter setiap 10 meter dia berlari tu masa diambil. Okey, masa kumulatif dia diambil untuk dia gunakan sebagai study lah ataupun kajian. Okey,
Jadi dekat sini kita boleh kira lah, okay, kelajuan setiap 10 meter dia berlari tu. Daripada 10 meter yang pertama tu hinggalah 100 meter tu kita boleh kira berapa had laju dia buat dan berapa perubahan had laju ataupun pecutan, okay, bagi setiap 10 meter tersebut. Okay. So dekat sini saya labelkan dululah, okay, setiap 10 meter. Okay, so ini adalah 10 meter yang pertama. Okay, kemudian jarak 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter, 60 meter, 70 meter, 80 meter, 90 meter, 100 meter. Okey, so ini adalah S. Kita labelkan sesuai dengan S. Okey, sasaran. Okey. Kemudian masa. Okey, masa yang diambil setiap 10 meter ni. Okey, kita labelkan dekat sinilah. Okey, so ini T. So ini adalah masa setiap 10 meter Okay, jadi macam mana kita nak kira had laju setiap 10 meter ni? Kita nak cari V. Okay, so kita boleh bahagikanlah. Okay, V sama dengan sasaran bagi masa. So dah ada dah dekat sini sasaran, sini dah ada masa. Jadi kita bahagikan je lah setiap 10 meter ni. Okay, setiap 10 meter ni kita bahagikan jarak dia dan juga sasaran dia dan juga masa dia. Okay, so kita cuba kira dulu yang pertama. Okey, kita cuba kira laju 10 meter yang pertama. Okey, so 10 meter yang pertama, masa yang diambil, masa kumulatif dia ialah 1.89. Okey, so 10 bahagi 1.89. So kita dapat had laju 10 meter yang pertama ni ialah 5.29. Kita ambil 2 tempat titik perpuluhan okey, meter per saat. Okey, kemudian kita tengok pula 20 meter yang pertama. 20 meter yang pertama kita tengok, okey, 20 bahagi dengan 2.88. Okey, 20 bahagi 2.88. Okey, so kita akan dapat dekat sini had laju dia adalah 6.94 meter per saat. Okey. So kita kiralah yang seterusnya 30 meter, 40 meter, 50 meter. So kita akan dapat had laju setiap 10 meter. So bila dah dapat had laju setiap 10 meter, tengok pula berlaku tak perubahan had laju dalam setiap setiap 10 meter ni. Kalau tengok daripada mata kasar macam ini, kita nampaklah dekat sini setiap 10 meter tu berlaku perubahan had laju kan. Okay, so kita nak tengok kalau berlaku perubahan laju, maksudnya mesti ada pecutan. Kalau ada pecutan, kita nak tengok pula pecutan itu, adakah pecutan itu pecutan positif ataupun negatif kan, sehingga dia boleh memecahkan rekod dunia. Okay, jadi kita kiralah pecutan setiap 10 meter tu. Okay, so gunakan formula pecutan. V2 tolak V1. Okay, laju akhir tolak macam biasa. Kemudian T2 tolak dengan T1. Okay. V2 tolak V1 bagi T2 tolak T1 Okay, kita kena kira setiap 10 meter setiap 10 meter ni kena kira. So kita kira dulu 10 meter yang pertama. 10 meter yang pertama V2 automatik 5.29 lah. Okay, V1 dia sama dengan kosong sebab sebelum dia berlari tu dia berada pada keadaan pegun. Okay, so V1 dia ialah kosong. Begitu juga dengan masa. So T1 dia dekat sini 1.89 tolak dengan kosong. Okey. So jawapannya had laju dia kat sini ialah 2.79 meter per saat negatif 2. Okey, itu untuk had laju 10 meter yang pertama. Kemudian kita kira pula had laju untuk 20 meter pula. Okey, untuk 20 meter kalau kita nak kira yang 20 meter pula. Okey, 20 meter. Okey, automatik lah. 20 meter ini akan jadi V2 laju yang ini. Kemudian 5.29 ni akan jadi V1. Okey, laju awal laju akhir dia 6.94. Begitu juga dengan masa lah. Okey, masa 2.88 ni akan jadi T2. 1.89 ni akan jadi T1. So kita masukkannya dalam formula. Okay, V2 6.94 tolak 5.29 bahagi dengan 2.88
tolak 1.89. Okey. Kejaplah, saya kira-kira dululah. Kena tekan kalkulator. Okey, so kita akan dapat jawapan 1.65. Okey, laju 1.65. Perubahan laju bahagi dengan perubahan masa 0.99 saat. So kita akan dapat nanti jawapan dia pecutan sama dengan 1.67. Okey, 1.67 ni kita kena ambil 2 tempat titik perpuluhan lah. Okey, meter per saat negatif 2. So kita dapat dah kat sini hal laju untuk 20 meter, pecutan untuk 20 meter 1.67. So berlaku pecutan, dan pecutan adalah positif. Tadi pun sama, 2.79 ni pecutan berada pada nilai positif. Okay, so pecutan positif lah. Okay, dan kita kira lah untuk yang seterusnya 30 meter, 40 meter, 50 meter sehinggalah 100 meter. Okay, dan kita pun dapat, kita dapat pecutan setiap 10 meter. Yang ni saya nak kirakan siap-siap lah. So kita dapat pecutan setiap 10 meter dekat sini. Kalau kita tengok kat sini, pecutan dekat sini semua nilainya positif. Bermakna pecutan adalah positif lah. Setiap 10 meter ni pecutan tu, perubahan laju tu berubah. Okay, kalau positif maksudnya dia berubah daripada perlahan kepada laju. So dia tengok dekat situlah setiap perubahan pecutan dia tu daripada perlahan kepada laju. That's why dekat sini dia boleh memperbaiki rekod dia yang lalu lah, sehingga dia memecahkan rekod dunia bagi Usain Bolt ni. Okey, baik. Okey, sekarang kita pergi tengok pula contoh soalan untuk SPM. Ni adalah contoh-contoh soalan dalam SPM lah. Okey, antara soalan yang keluar dalam SPM. Okey, berkaitan dengan tajuk kinematik pergerakan ni. Okey, yang pertama, apakah maksud kinematik pergerakan? Okey, apa maksud kinematik pergerakan yang kita belajar tadi? Okey, maksudnya adalah corak pergerakan. Okey, dalam konteks ruang. Okey, ruang dan masa tanpa melibatkan daya. Okey, apa dia konteks ruang dan masa dan masa tanpa melibatkan daya ni? Okey, itu termasuklah sesaran, hal laju dan pecutan. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, contoh soalan yang lain pula. Okey, biasanya dia keluar soalan pengiraan macam ni lah. Kirakan hal laju purata pelari tersebut sekiranya mengambil catatan masa 10 saat untuk jarak 100 meter. Okey, kalau dia berlari 10 saat untuk jarak 100 meter, berapa hal laju purata? Okey, dia dah bagi dekat sini kan. Formula sesaran bahagi masa lah untuk kira hal laju purata kan. Okey, jadi kita highlightkan je lah dekat soalan ni, mana sesaran, mana masa. Okey, so sesaran ialah ni sesaran 100 meter, masa ialah 10 saat. So ini adalah masa. Okey, jadi kita masukkan je dalam formula. Okey, sesaran 100 meter bahagi 10 saat. So kita akan dapat jawapannya apa? Jawapannya sama dengan 10 meter per saat negatif 1. Okey. Okey. Baik. Okey, saya harap perkongsian saya ni sedikit sebanyak dapat menambah lagi lah kefahaman awak di dalam topik kinematik pergerakan ni. Okey. Jadi kalau sebarang persoalan yang awak masih lagi kurang jelas, awak boleh tanyakan kepada saya di dalam ruangan komen ni nantilah. Okey. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum.